السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan petunjuk dan juga izin dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat berhimpun di rumahnya, dapat solat maghrib berjemaah dan dapat solat sunat, berdoa dan lain-lain ibadah yang kita harapkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala di sebalik ibadah-ibadah tadi, dan kita mengharapkan kebaikan yang berpanjangan daripada ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan hinggalah berterusan, hinggalah pada masa-masa akan datang. Dan mudah-mudahan agar ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan itu Allah Ta'ala menerimanya, dan kesan baik dari ibadah itu berterusan hinggalah selepas bulan Ramadan. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau menyebut, laisa al-'id liman labisa al-jadid walakin al-'id liman ta'atuhu tazid. Raya itu bukanlah untuk orang yang berpakaian serba baru, tetapi raya yang sebenar ialah bagi mereka yang amal ibadahnya bertambah. Jadi mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Syawal dia sama ada konsisten macam kita di bulan Ramadan, dan juga lebih-lebih lagi bertambah. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ni kita akan membacakan ataupun sama-sama melihat dan mengkaji hadis yang ke-30, hadis yang ke-30 yang dikumpulkan ataupun yang dikarang dan disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah daripada 42 hadis yang beliau himpunkan dalam kitab hadis 40. Jadi malam ni hadis yang ke-30 tentang batas-batas Allah dan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum ibni Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya' fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhathu anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Dan hadis ini hadis yang penting untuk kita fahami dan kita kupas. Hadis ini dari seorang sahabat bernama Jurthum bin Nashir. Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, gelarannya ataupun kunyahnya ialah Abu Tha'labah. Abu Tha'labah. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah Taala telah mewajibkan beberapa kewajipan dan telah meletakkan batas-batas. Allah Taala telah mewajibkan beberapa kewajipan, maka janganlah kamu mensia-siakan kewajipan tadi. Dan Allah Taala telah menentukan beberapa batas ketentuan, maka janganlah kamu melanggarnya. Allah Ta'ala telah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kamu melampauinya. Dan Allah Ta'ala telah mengharamkan, dan Allah Ta'ala telah mendiamkan beberapa perkara,
sebagai rahmat untuk kamu, bukan kerana Allah Ta'ala itu lupa. Maka janganlah kamu mencari-cari kenapa, jangan dibahaskan. Yang pertama, Allah Ta'ala mewajibkan beberapa kewajipan, maka jangan disia-siakan kewajipan tadi. Yang kedua, Allah Ta'ala telah menentukan batas-batas dalam agama, maka jangan dilanggar. Yang ketiga, Allah Ta'ala telah mengharamkan beberapa bentuk pengharaman, maka jangan dilanggar. Dan yang keempat, Allah Ta'ala mendiamkan beberapa urusan perkara, beberapa urusan manusia, maka jangan diperdebatkan. Jangan tanya kenapa. Allah Ta'ala mendiamkan ghaira nisyan, bukan Allah Ta'ala lupa, tetapi rahmatan lakum, sebagai tanda kasih sayang Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Huraian hadis ini maksudnya ialah, yang pertama, untuk manusia dia wajib menjaga perkara-perkara yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila ia difardukan, berarti dia telah diwajibkan. Dan kefarduan itu dia ada dua jenis. Dua-dua ni kita selalu dengar. Yang pertama ialah fardu ain, yang kedua fardu kifayah. Fardu ain dia melibatkan amalan setiap individu, semua orang wajib buat. Contohnya ialah solat, puasa, zakat, yang setiap orang wajib buat. Kalau digantikan pun, ataupun kalau kita meninggal dunia, dia tetap kena digantikan oleh orang lain. Kita meninggal belum sempat kita tunaikan haji, maka ada disyariatkan niabah haji, ganti haji. Dan fardu ain dia menjadi kewajipan setiap manusia. Ada orang, tuan-tuan, sudah hidup puluhan tahun, 50 tahun, 60 tahun hidup, lalu bila dia meninggal, barulah ketahuan dia tidak pernah menunaikan solat, dia tak pernah berpuasa Ramadan. Ada hamba Allah Azza wa Jal bila meninggal, lalu warisnya bertanya kepada ustaz-ustaz sekeliling, ustaz, ahli keluarga saya umur sekian-sekian puluhan tahun, 50 tahun, 60 tahun meninggal, tapi dia tak pernah pun, saya tak pernah nampak kan, saya sebagai anak, saya sebagai isteri, tak pernah nampak pun suami ataupun ayahnya berpuasa sehari pun di bulan Ramadan. Ataupun anak bertanya kepada ustaz, macam mana nak buat dengan ayah saya ni? Sejak saya kecil sampai besar, tak pernah ayah solat cukup 5 waktu. Ada sebahagian masyarakat bersama-sama dengan isteri dan anak-anak tengok result, keputusan nombor ekor kan, oh hari ni nombor ekor ayah tikam tak jadi. Dia tidak ada rasa takut. Puasa tak pernah cukup, solat tak pernah lengkap. Jadi dia akan jadi manusia sebegini, dia mensia-siakan fardu ain yang menjadi kewajipan. Manakala fardu kifayah ialah bila dilakukan oleh seorang muslim atau sebahagian, maka gugur kewajipan terhadap sebahagian yang lain. Solat jenazah contohnya, atau menjawab salam. Dalam ramai-ramai, bila ada seorang memberi salam, cukuplah seorang ataupun beberapa orang yang menjawab salam, maka yang lain sudah gugur kewajipan menjawab salam tersebut. Maka kewajipan-kewajipan yang sebegini yang Allah Azza wa Jalla telah wajibkan, maka setiap orang, kalau dia kategori fardu ain, setiap orang kena lakukan. Kalau dia kategori fardu kifayah, maka cukuplah sebahagian ataupun seorang memenuhi, maka yang lain gugur kewajipannya. Jadi setiap manusia, setiap muslim itu apabila difardukan sesuatu, maka dia tidak boleh mensia-siakan. Termasuklah juga fardu kifayah yang sering kadang-kadang manusia abaikan,
ialah mencegah kemungkaran. Mengajak orang kebaikan mudah, tapi nak mencegah kemungkaran tak apalah, serah pada pejabat agama je. Manakala manusia yang nampak dia tak apa, ni bukan kerja saya, ini kerja pejabat agama, biarlah majlis agama, biarlah kuasa agama yang ambil tindakan. Walau bagaimanapun manusia ataupun muslim, masyarakat, dia perlu bertindak dengan kadar kuasa yang dia ada. Tidaklah boleh mengambil kuasa pihak berkuasa agama, seperti menjatuhkan hukuman dan lain-lain kekerasan yang dilakukan, yang sebahagian manusia buat. Tangkap pencuri, sementara tunggu polis sampai, dia pergi buat hukuman terlebih dahulu terhadap salah. Kedua ialah Nabi SAW berpesan agar berpegang teguh dengan batas-batas Allah Azza wa Jalla. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Allah Ta'ala telah meletakkan batas-batas, maka janganlah kamu melampaui batas tersebut. Batas-batas itu ialah hukuman yang telah Allah Ta'ala tetapkan agar manusia tunduk dan manusia berhenti dari melakukan jenayah. Maksudnya di sini ialah batas-batas yang telah dilarang agar manusia melampauinya, seperti mencuri, meminum arak, membunuh, berzina dan seumpamanya, yang mana ada ketetapan-ketetapan yang telah pun ditentukan. Termasuk juga dalam urusan perkahwinan. Islam tak bagi kahwin adik-beradik. Islam tak bagi berkahwin dengan ibu tiri, sekalipun ibu tiri jauh lebih muda daripada anak lelaki contohnya, maka Islam tak benarkan mengahwini ibu tunggal daripada perkahwinan ayah. Hal-hal begitu tidak boleh dilangkaui. Sebagai contoh di sini ialah mencuri. Bila seorang itu mencuri lalu dijatuhi hukuman menurut syarak punya hukuman, maka dia tidak boleh mengelak dengan cuba merasuah, dengan cuba memujuk hakim agar tidak menjatuhi hukuman. Atau seseorang itu bila dia didapati meminum arak, lalu hukuman yang perlu dikenakan ialah sebatan sebanyak 80 kali ataupun 40 kali, lalu dia nak tukar dengan duit, membayar dan selesai kes, maka di situ hal-hal yang tidak diperbolehkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 229, Allah Azza wa Jalla sebut, tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallah fa ulaika humudz zalimun. Demikianlah peraturan ataupun batas-batas Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kamu melampauinya. Dan sesiapa yang melanggar batas-batas yang telah Allah Ta'ala tentukan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Suatu ketika Nabi SAW nak jatuhkan hukuman dekat seorang wanita pencuri. Dia ni pencuri semasa Nabi SAW dan para sahabat menakluk ataupun menawan semula Makkah daripada musyrikin, daripada pembesar Quraisy. Pada waktu itu ada wanita daripada kabilah Bani Makhzum telah didapati mencuri. Nabi SAW bangsa Quraisy. Wanita ni pun kabilah yang dekat dengan Quraisy. Lalu sebahagian orang Islam dia minta tolong dekat Usamah bin Zaid untuk pujuk Nabi SAW agar tidak menjatuhkan hukuman dekat wanita tadi yang merupakan satu kabilah dengan mereka. Istilahnya guna kabel. Guna kabel agar yang bersalah boleh diselamatkan, atau guna kabel tak layak menjawat jawatan untuk satu-satu pos, tapi kerana guna kabel, tak apa, kabel kita kuat, kabel kita ni untuk dia mendapat kerja tersebut. Ini yang biasa berlaku.
Jadi kerana sebahagian orang Islam gunakan Usamah bin Zaid untuk pujuk Nabi SAW, lalu baginda SAW dengan tegas kata baginda, apakah kamu nak memberi maaf kepada ataupun nak meringankan hukuman atau memaafkan seseorang yang telah diputuskan agar dijatuhi hukuman ke atas dia, hukuman potong tangan. Dan hukuman itu ataupun hukuman sesuatu hukuman yang bila telah pun disabitkan kesalahan, maka tidak ada lagi kabel. Nabi SAW sendiri sebut, "Lau sarqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha," kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Fatimah sendiri mencuri, Fatimah binti Muhammad, anak Nabi SAW, kalau Fatimah mencuri sekalipun, aku akan potong tangannya, kata Nabi SAW. Maka dalam hal ini manusia diingatkan agar tidak melangkaui sesuatu batas-batas yang Allah Azza wa Jal tentukan. Dan batas-batas itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia boleh ditambah berdasarkan ketetapan oleh para penguasa. Sebagai contoh ialah hukuman yang dikenakan ke atas peminum arak, yang nas sebut 40 kali sebat. Tetapi zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Umar tambah lagi double, jadi 80, agar manusia tidak memandang ringan soal minum arak. Jadi penambahan-penambahan itu diizinkan oleh syarak terhadap para penguasa. Kalaulah zaman sekarang peminum arak dikenakan hukuman bunuh contohnya oleh pemerintah, maka itulah yang pasti ataupun yang perlu dipatuhi atau dilaksanakan. Dan ijtihad ataupun penambah hukuman tambahan tadi yang diizinkan oleh syarak itu sesuatu yang besar untuk ditaati oleh rakyat. Apatah lagi apabila Nabi SAW memberikan green light ataupun lampu hijau, keizinan kepada Al-Khulafa Ar-Rashidin selepas baginda SAW untuk melaksanakan hukuman. Kata Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'd." Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah yang dibawa oleh para khulafa selepas Nabi SAW, para khalifah yang mendapat petunjuk selepas Nabi SAW. Antara lain ialah yang ni pun banyak dalam masyarakat, menuduh wanita yang baik berzina ataupun buat hal-hal yang tak elok. Dalam surah An-Nur ayat keempat, Allah Ta'ala sebut, "Walladzina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun." Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan berzina, tetapi mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka dengan 80 kali sebatan. Dan jangan sekali-kali kamu menerima penyaksian mereka di dalam mahkamah untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Susah, memang susah nak buktikan fulan berzina. Apatah lagi bila dilakukan dalam keadaan tertutup, berselimut. Sebab nak melihat dengan 4 orang saksi, melihat berlakunya persetubuhan, kemaluan ke dalam kemaluan. Sebab bila seorang buat, tentulah seorang tu tak akan tunggu 3 orang lagi nak cuba berapa orang. Seorang saja yang nampak dia akan cegah. Kerana hukuman Islam itu dia bersifat memaafkan, bukannya terus menghukum. Suatu ketika ada seorang sahabat mengaku telah berzina, lalu datang dekat Nabi SAW dan mengaku dengan pengakuan yang penuh ikhlas.
Lalu bila dia datang menghadap baginda, mengaku, Nabi Sallam pandang ke sana. Dia pergi ke sini, Nabi Sallam pandang ke sini. Bukannya baginda tanya, betul kamu buat? Terus laksanakan hukuman. Mengelak hinggalah sahabat tadi benar-benar mengaku, barulah dijatuhi hukuman. Demikian juga dengan bentuk-bentuk penyaksian. 4 orang melihat seperti batang celak masuk ke dalam bekasnya, semua itu amat sukar. Bukannya dengan mudah untuk menjatuhi hukuman. Tetapi bila telah benar-benar disabitkan kesalahan, maka tidak boleh dielakkan, tidak boleh digantikan dengan duit. Mungkin kayu digantikan dengan duit. Please, jangan sebat dia, saya boleh bayar berapa saja. Fala ta'taduha, jangan dia melampaui batas-batas tadi. Kemudian waharrama asya, Allah Ta'ala yang ketiga ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengharamkan telah mengharamkan beberapa pengharaman. Allah Azza wa Jal mengharamkan beberapa pengharaman. Sama ada pengharaman tadi Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, atau pengharaman tadi Allah Ta'ala sebut di dalam hadis-hadis baginda ataupun pengharaman tadi Nabi SAW sebut dalam hadis. Pengharaman sama ada Allah Ta'ala sebut dalam Quran atau disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis. Kata Nabi SAW, jangan kamu langgar. Maksudnya di sini ialah menjadi saksi palsu. Syahadatuz zur, menjadi saksi palsu. Memakan harta anak yatim. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dalam surah An-Nisa ayat ke-10 Allah Ta'ala ingatkan kita semua, orang yang makan harta anak yatim secara zalim, tidaklah mereka itu memasukkan ke dalam perut mereka kecuali api, dan mereka ni akan dilempar di hari akhirat ke dalam neraka. Kadang-kadang manusia yang menjaga harta anak yatim ni adalah anak yang kematian ayah dan anak tu belum baligh. Kalau kematian mak, dia tak dikira yatim, sebab ayah bertindak sebagai pencari rezeki. Jadi rezeki yang ada pada anak yang ditinggalkan oleh ayah yang telah meninggal dunia, anak pula belum baligh, maka harta-harta itu ialah harta-harta anak yatim. Maka jangan dibuat kenduri dengan harta si mati. Bila berlaku kematian, jiran-jiranlah yang perlu memberikan makanan, seperti yang berlaku pada kematian Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ja'far meninggal dalam perang. Bila jenazahnya dibawa balik, anak-anak Ja'far, mereka tak cari ayah mereka dulu. Bila Nabi SAW datang ke rumah Ja'far, dan Nabi SAW bermain-main dengan anak Ja'far. Ja'far ni sepupu Nabi SAW. Main, anak Ja'far main, naik belakang Nabi SAW, naik belakang, main. Dah puas, barulah mereka tanya, mana ayah? Di situlah Nabi SAW jelaskan ayah mereka sudah tidak ada. Menangislah isteri Ja'far, menangis anak-anak Ja'far radhiyallahu anhu. Lalu baginda keluar dari rumah Ja'far, lalu baginda sebut dekat sahabat-sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahum qad asabahum ma yashghaluhum. Masakkan makanan untuk keluarga si Ja'far, sebab mereka telah ditimpa sesuatu yang menduka citakan. Tentang bila berlaku kematian di kejiranan kita kejiranan ni, jiran-jiranlah yang masakkan makanan untuk keluarga tersebut. Sehari, 2 hari pulanglah kepada, sehingga mereka berasa dah emosi tu dah pulih. Jangan happy bukanlah sini agar masyarakat ni tidak dibiasakan. Bila berlaku kematian, semuanya seronok sebab ada makan kenduri.
Kitalah yang ambil tanggungjawab untuk menjaga emosi mereka yang kematian ayah, lalu untuk kita masakkan makanan untuk mereka, beri mereka motivasi, beri mereka kata-kata semangat untuk diteruskan kehidupan. Kemudian riba contohnya, kan? Larangan riba baik dalam Quran baik dalam hadis. Larangan-larangan ini yang Allah Ta'ala sebut, yang Nabi SAW sebut, maka janganlah ia didekati. Jangan bermain-main dengan hal-hal yang berdosa. Dan bila kita perhatikan hal-hal yang berdosa ini, hal-hal yang diharamkan ini, dia amat sedikit berbanding hal-hal yang Allah Ta'ala halalkan. Contoh, nak makan apa saja, makanlah, tapi jangan makan binatang yang tidak disembelih. Yang memang diwajibkan sembelih, kita makan tak sembelih. Makan binatang apa, silakan, kecuali babi ataupun ayam tapi tidak disembelih. Sikit sangat yang diharamkan. Nak minum apa, minumlah, kecuali arak dan minuman-minuman yang memabukkan. Nak pakai pakaian jenis daripada kain apa, silakan, tetapi elakkan sutera, bagilah. Elakkan emas, bagilah. Yang diharamkan amat sedikit, yang dihalalkan amatlah luas. Berniagalah apa saja, asalkan tidak ada penipuan dan keraguan pada perniagaan, menggelapkan duit, menipu dan seumpamanya. Jadi hal-hal yang dibenarkan itu amat luas, yang disempitkan itu, yang haram itu amat-amatlah sedikit. Maka hal-hal itu perlu dijauhi dan dielakkan daripada ia dihampiri. Seterusnya yang diharamkan antaranya ialah mengumpat atau menghina atau merendah-rendahkan orang, mencuri harta dan membunuh. Nabi SAW sebut dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum haramun. Sesungguhnya darah-darah kamu ataupun darah kamu, harta kamu dan maruah kamu itu haram ke atas kamu. Haram ke atas kamu maksudnya ialah maruah manusia tidak boleh dicalahkan, harta manusia tidak boleh diambil sewenang-wenangnya, darah manusia tidak boleh ditumpahkan sewenang-wenangnya. Dan sebagaimana perniagaan, pakaian, makanan, ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Demikian juga perkara-perkara yang tak nampak. Contohnya macam manusia mengumpat, dia mudah, modalnya mudah je, lidah. Ataupun orang mengumpat guna handphone, tetapi dia amat besar dan berat di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka hal itu perlu dielakkan dan jangan sekali-kali didekati. Poin seterusnya ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendiamkan beberapa perkara, maka itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Bukan Allah Ta'ala mendiamkan hukum hakam sesuatu perkara sebab Allah Ta'ala lupa. Yang lupa ni kita adalah manusia, kan? Kita dah berjanji ataupun dah plan dengan pasangan masing-masing untuk puasa 6. Sekali kita diam, kita pun terlupa sebab sarapan pagi, tengah hari kita makan, sekali baru kita terperasan, tadi aku dah niat nak puasa 6 ya, tapi dah kenyang dah pun, sebab kita lupa, sebab kita tak ingat. Tetapi Allah Azza wa Jalla mendiamkan bukan kerana lupa, tapi kerana sayang Allah Ta'ala kepada kita. Wa sakata an asya' rahmatan lakum wa ghayra nisyan. Allah Ta'ala mendiamkan beberapa perkara sebagai tanda kasih sayang kepada kamu dan bukan kerana Allah Ta'ala itu lupa. Kata ulama ataupun kata pemulas atau yang menguraikan hadis ini, Nabi SAW menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala diam
Dia itu tidak menyebut hukum sesuatu perkara, tidak mewajibkan sesuatu, tidak mengharamkan sesuatu, adalah tidak lain kerana rahmat dan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Maka perkara-perkara tersebut adalah sesuatu yang dimaafkan bila manusia terlupa. Jika mereka membuatkannya atau jika mereka mengerjakannya, maka tidak ada satu kesempitan ataupun tak ada satu hukuman ke atas mereka. Atau bila mereka meninggalkannya, dia tidaklah menjadi satu kesalahan kepada mereka. Allah Ta'ala sebut, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhan kamu itu merupakan Tuhan yang pelupa. Dan Allah Ta'ala juga sebut, qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa. Kata Nabi Musa menjawab kepada Fir'aun, pengetahuan tentang sesuatu perkara itu ada pada Tuhanku, iaitu ada pada Allah Azza wa Jal di dalam Lauhil Mahfuz, sesuatu yang telah pun ditentukan. La yadhillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak akan sekali-kali tersilap maupun terlupa. Surah Taha ayat 52. Maka banyak perkara yang Allah Ta'ala diamkan hukum hakamnya, yang tujuannya ialah untuk membenarkan kita buat hal-hal tersebut, bukan kerana hukum hakam itu tidak ada, tetapi Allah Ta'ala mendiamkan kerana sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Dan yang terakhir ialah larangan agar manusia itu tidak banyak bertanya. Tidak banyak bertanya. Difahami dari hadis ini bahawa larangan banyak bertanya yang disebut dalam hadis ini ialah larangan banyak bertanya dan mencari-cari. Ketika Nabi SAW mencari-cari di zaman baginda SAW secara khusus, kerana banyak mencari-cari, bertanya tentang hal-hal yang tidak disebutkan, akan menjadikan sesuatu itu akan difahami dengan susah. Dan hal-hal itu kemungkinan dijadi sesuatu yang diwajibkan. Contohnya ialah apabila Nabi SAW perintahkan orang-orang Islam untuk tunaikan haji, ada seorang sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah haji itu wajib setiap tahun? Lalu baginda SAW sebut, kalau aku kata ya, memang setiap tahun, maka kamu akan sukar, susah bagi kamu. Kalaulah baginda wajibkan dan baginda kata kamu pun akan berasa susah. Itu Nabi SAW sebut dekat sahabat yang ada dekat Madinah ke Makkah pada waktu itu pun dianggap sudah sukar perjalanannya. Bayangkan hari ini, kalaulah haji itu dikatakan wajib setiap tahun, mampukah kita Visa umrah tahun ini pun 14,000 lebih. Bersaing, setiap orang Islam di Malaysia ni bersaing. Yang belum pergi haji duduk menunggu. Daftar haji hari ni puluhan tahun akan datang baru dapat giliran. Itu pun kalau ada rezeki, kalau masih hidup. Jadi bila Nabi SAW mewajibkan untuk umatnya tunaikan haji, lalu sahabat tanya, apakah ia setiap tahun? Baginda kata, kalau aku kata ya setiap tahun wajib, nanti kamu akan berasa susah. Demikian juga bila Nabi SAW solat malam, qiyamul lail atau sembahyang tarawih. Yang ni saya ingat hadis ni kita dengar bulan lepas semasa Ramadan. Pasti ada ustaz-ustaz yang menyampaikan bahawa malam pertama Nabi SAW solat dengan sahabat. Lepas isyak solat sunat atau tarawih kan. Malam pertama solat. Malam kedua sahabat makin ramai solat dengan Nabi SAW. Malam ketiga makin ramai. Malam keempat Nabi SAW tak keluar rumah. Sahabat tunggu sampailah nak subuh. Selepas subuh mereka pun tanya, ya Rasulullah,
kenapa tak keluar malam tadi kami duduk tunggu sampailah nak subuh kami tunggu. Baginda kata, kalau aku buat nanti bimbang kamu akan anggap ia satu kewajipan dan dia akan memberatkan kamu. Maka hal-hal yang begini tidak ditunjukkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kerana sebagai salah satu tanda sayangnya baginda kepada kita dan supaya kita sebagai umat tidak berasa berat. Tidak berasa berat. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak, bila buat satu yang sunat, yang sunnah, tidak berterusan. Aisyah radhiyallahu anha kata, kalau baginda solat duha macam hari-hari buat. Kalau tak solat duha macam banyak hari juga tak buat. Maksudnya ialah kadang-kadang buat, kadang-kadang tidak buat. Kalaulah Nabi SAW buat satu perkara yang sunat secara konsisten hari-hari, lalu isteri-isteri nampak, sahabat pun nampak, sahabat amalkan, tabi'in pun ikut, dia akan dianggap oleh para ulama ini sebagai sesuatu yang wajib. Kecualilah yang kalau hal tu Nabi SAW sebutkan ia adalah wajib untukku tapi tidak wajib untuk umat, seperti qiyamul lail baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak bertanya, itu juga menjadi salah satu sebab kemusnahan kaum-kaum terdahulu. Kaum-kaum terdahulu. Kata Nabi SAW, tinggalkanlah aku dalam hal yang aku diamkan kepada kamu. Jangan bertanya-tanya tentang perkara yang aku diamkan, kerana halaka man kana qablakum kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Generasi sebelum kamu telah binasa disebabkan banyaknya soalan mereka kepada para nabi mereka, dan juga disebabkan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Bukan tidak boleh bertanya, memang perlu bertanya supaya kita tidak sesat jalan, supaya kita tidak salah dalam memahami agama. Sebab tu ada ruang soal jawab, ada laman web pihak berkuasa agama untuk menjawab hukum hakam dan seumpamanya. Tetapi soalan-soalan yang tidak bermanfaat, contohnya ialah kenapa solat subuh 2 rakaat? Boleh jawab? Semua orang tak boleh jawab kan? Dan sahabat pun tidak pernah bertanya Nabi SAW, kenapa solat maghrib 3 rakaat? Kenapa tak ada ba'diyah subuh? Kenapa tidak ada ba'diyah asar? Apa yang diperintahkan itulah yang kita lakukan. Kenapa mesti berwuduk bila keluar angin? Keluar angin je kan, bukannya buang air besar kan? Keluar angin je, tapi kena berwuduk. Kenapa puasa kita di bulan Ramadan? Jadi hal-hal yang sebegitu tidak perlulah ditanya, kerana bukan tanggungjawab kita untuk mencari-cari kenapa. Kerana bila banyak bertanya, dibimbangi last nanti malah nak buat. Bila banyak bertanya, dia akan ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dia jadi macam sikap Bani Israel, bila banyak bertanya, lalu bila diwajibkan akhirnya tak nak buat, akhirnya menyanggahi apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum, seperti yang Imam Bukhari ceritakan, mereka ni menahan diri daripada nak tanya Nabi SAW. Mereka ni banyak soalan, tapi kadang-kadang mereka tahan diri mereka daripada bertanya, sebab tak nak mengganggu Nabi SAW. Dan para sahabat akan berasa seronok apabila ada orang-orang Arab Badui datang jumpa Nabi SAW dan bertanya tentang hukum hakam. Masa tu sahabat akan happy, sebab ada orang tanyakan. Dan bila Nabi SAW jawab, sahabat-sahabat lain juga akan dapat manfaat dari pertanyaan orang-orang Arab Badui tersebut. Tapi untuk sahabat-sahabat sendiri banyak bertanya, itu bukanlah sikap mereka, dan
itu bukanlah tabiat mereka. Demikian juga yang disebutkan di sini ialah mencari pertanyaan tentang perkara-perkara yang gaib. Pahala ni macam mana? Macam mana pahala akan hadir? Apakah berbentuk emas? Apakah pahala ni hadir dalam bentuk cahaya? Apa maksud amal saleh seorang akan menemaninya di dalam alam barzakh? Macam mana dia akan hadir? Suaranya macam mana? Bentuknya bentuk lelaki ke bentuk teman? Nanti akan menjadi teman, tapi macam mana? Jadi hal-hal yang sebegitu, soalan-soalan yang sahabat radhiyallahu anhum tak pernah tanya, maka kita juga tidak perlulah bertanya. Yang penting ialah kita beramal dengan amalan yang dianjurkan, yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengimani bahawa Allah Taala mewajibkannya atau menganjurkannya dan mengharapkan redha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini tentang kewajipan jangan disia-siakan, pengharaman atau larangan-larangan jangan didekati dan jangan dilanggar. Perkara yang Allah Taala diamkan adalah satu rahmat dan kasih sayang, bukan kerana Allah Taala lupa. Larangan untuk bertanya hal-hal yang tidak ada manfaat dan tidak memberi faedah langsung perlu dijauhi dan dielakkan. Memberi manfaat kepada saya terutamanya, dan saya kongsikan kepada semua para jemaah apa yang kata dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang tu dari kelemahan diri saya sendiri, saya mohon kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.
حي على الصلاة